Pergerakan Pemuda Parti Maju Sabah menyifatkan Naib Presiden Parti Warisan Datuk Jaujan Sambakong keliru atau kurang memahami objektif IC Sabah. Ia berikutan kenyataan Jaujan yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Sulabayan baru-baru ini yang mengatakan pengeluaran IC Sabah bukan penyelesaian kepada isu dokumen pengenalan diri meragukan. Ketua Pemuda SAPP Jamain Sarudin berkata, jika Jaujan tidak memahami konsep IC Sabah, beliau seharusnya bertanya atau mendapatkan maklumat terperinci mengenainya. Beliau berkata atas sebab itu cadangan melaksanakan usul IC Sabah disuarakan pada persidangan DUN baru-baru ini supaya ia digubal sebagai jaminan perlindungan hak anak-anak Sabah. Dakwaannya ramai pendatang tanpa izin diberikan kewarganegaraan dengan status kelahiran Sabah 12 dalam kad pengenalan mereka melalui projek IC yang terkenal. Jelasnya dokumen itu membolehkan golongan terbabit menikmati keistimewaan anak negeri atau bumi putera dan ia adalah contoh jelas pelanggaran undang-undang di bawah Akta Imigresen dan Pasport Negara. Beliau berkata antara mekanisme yang dicadangkan menerusi IC Sabah untuk menentukan kelayakan pemohon ialah melalui pengesahan Mahkamah Anak Negeri, institusi pendidikan dan pusat kesihatan atau hospital. Sementara itu, syarikat penerbangan digesa supaya mengkaji semula pendekatan menaikkan harga tambang setiap kali menjelang cuti perayaan dengan alasan menerima permintaan yang tinggi. Pengerusi Persatuan Pengguna Bijaksana Pantai Barat Sabah, David Chan berkata, syarikat penerbangan tidak sepatutnya menaikkan harga tiket domestik sesuka hati, terutama pada musim perayaan. Katanya tindakan itu sangat membebankan pengguna, terutama penduduk Sabah dan Sarawak yang menetap di Semenanjung dan hanya berpeluang pulang setahun sekali menjelang musim perayaan. Jelasnya lebih menyedihkan, kebanyakan mereka sudah lama tidak balik kampung akibat pandemik COVID-19 tetapi hasrat untuk balik terhalang disebabkan tiket penerbangan yang mahal setelah negara membuka semula sempadan dan beralih fasa peralihan ke endemik. David berkata peralihan ke endemik setelah sekian lama bergelut dengan pandemik COVID-19 adalah berita gembira untuk rakyat, terutama mereka yang sudah lama tidak berjumpa keluarga. Jelas David, kos tiket penerbangan yang meningkat secara mendadak bagi penerbangan domestik adalah suatu perkara yang tidak sepatutnya berlaku dan perlu diteliti semula oleh pihak berwajib. Katanya kerajaan perlu melihat perkara itu dengan serius bagi memastikan syarikat penerbangan tidak meletakkan tambang yang membebankan dalam usaha untuk menjana pendapatan setelah beberapa lama tidak dapat beroperasi seperti biasa. Dalam pada itu, David turut menyeru syarikat penerbangan untuk tidak bersikap mementingkan diri dan rakus. Manakala mangsa yang maut akibat terkena renjatan elektrik di Kampung Numbak, Kota Kinabalu pagi tadi dipercayai pergi ke tempat kejadian bagi mencari tin minuman dan besi buruk untuk dijual. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent George Abdul Rahman berkata, berdasarkan siasatan awal pihak percaya mangsa terkena renjatan elektrik akibat penyambungan haram. Katanya siasatan di tempat kejadian juga tidak menunjukkan berlakunya sebarang tanda-tanda unsur perbuatan jenayah yang boleh dikaitkan sebagai punca kematian mangsa. Katanya mangsa dikenali sebagai Jeffrey Kasim, berusia 37 tahun. Mayat mangsa sudah dirujuk ke Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth I untuk tindakan selanjutnya. Judge berkata setakat ini kes diklasifikasikan sebagai kes kematian mengejut, namun siasatan lanjut akan diteruskan selepas proses bedah siasat. Dalam kejadian kira-kira jam 7 pagi itu, mangsa ditemui tidak sedarkan diri dan terbaring di kawasan berlumpur berhampiran jambatan kayu kecil di kampung berkenaan. Polis yang hadir sebaik menerima laporan kemudiannya menghubungi pasukan pegawai perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memeriksa keadaan mangsa. Sebaik disahkan meninggal dunia, mayat mangsa kemudiannya diangkat oleh pasukan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia yang turut hadir membantu di lokasi kejadian. Berita seterusnya, seorang penunggang motosikal maut dalam kemalangan di Jalan Kuhara berhampiran susur keluar ke Jalan Melati Tawau hari ini. Dalam kejadian jam 11.50 pagi itu, lelaki berusia 65 tahun meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah dialaminya. Ketua Polis Daerah Tawau, Assistant Commissioner Jasmine Husin berkata, kejadian itu berlaku ketika seorang wanita yang memandu pacuan 4 roda menuju ke Jalan Chong Tien Vun. Katanya ketika menghampiri susur keluar menghala ke Jalan Melati
Melati. Motosikal yang ditunggang lelaki terbabit secara tiba-tiba keluar dari arah sebelah kanan. Wanita itu cuba mengelak namun jarak yang terlalu dekat menyebabkan dia merempuh motosikal mangsa sehingga terseret sejauh hampir 3 meter. Akibat kemalangan itu, penunggang motosikal disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan yang berada di lokasi kemalangan. Menurutnya, mayat mangsa kemudiannya dihantar ke Hospital Besar Tawau oleh kenderaan ambulans untuk proses bedah siasat. Seterusnya, selepas mencatat kes 2 angka semalam, Sabah hari ini kembali mencatat kes 3 angka dengan 150 kes, naik 85 kes berbanding 65 kes semalam. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun berkata, berlaku peningkatan kes baru di 17 daerah berbanding 8 daerah yang mencatat kes lebih rendah. Beliau berkata beberapa daerah merekodkan pertambahan kes baru yang agak tinggi, iaitu Beaufort bertambah 25 kes, diikuti Sandakan bertambah 14 kes, Kota Kinabalu bertambah 12 kes dan Penampang naik 9 kes. Katanya kadar penurunan kes dalam kalangan daerah yang mencatatkan penurunan pula adalah kecil. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.